saya tanya, saya jawab. Mengapa kita menadah tangan ke langit ketika mana berdoa? Imam Nawawi ni ulama suhul lah. Subhanallah. Hak susun hadis 40 tu dalam banyak bahasa, Malaysia, Melayu ada, India ada. Subhanallah. Susun pula kitab Riyadhus Salihin, susun pula kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Walaupun umur dia singkat tuan-tuan dan perempuan, tapi diberikan barakah ilmunya, jariah ilmu berjalan je pada dia. Dia wafat umur 40 tahun tuan-tuan. Ni semua lebih daripada itu. Alhamdulillah panjang, biar berkat umur saya dan tuan-tuan dan perempuan. Diguna pakai di seluruh dunia kitab dia. Apa Imam Nawawi menyatakan? Mengapa kita menadah tangan ke langit ketika mana berdoa? Kerana qiblatud du'a fis sama' wa kama qiblatus salah al-Ka'bah. Kerana kiblat bagi doa adalah di langit, sebagaimana kiblat bagi salat adalah Kaabah. Menunjukkan Allah bukan di langit dan juga bukan di Kaabah. Allahu mawjudun bila makan. Ini akidah yang dipegang oleh majoriti, yang paling ramai ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu Allah itu wujud tanpa bentuk, tanpa bertempat. Ada pula orang tanya, lepas tu kat mana Allah? Tu masalah dia. Kat mana tu? Awak kat mana tu? Itu soalan kepada makhluk. Sebab makhluk memang memerlukan kepada tempat. Saya tanya Haji datang daripada mana? Saya bertanyakan tentang tempat. Saya datang daripada toilet ustaz saja perut. Saya bertanyakan tentang tempat. Makhluk memang layak ditanyakan tentang tempat. Allah Ta'ala wujud tanpa bentuk, tanpa bertempat. Sebagaimana sifat mendengar, sifat maha mendengar, sifat maha melihatnya Allah, kita tak pernah pun bertikaikan. Betul tak? Ya. Saya cerita ni supaya kita nak menolak fahaman yang duk kata Allah Ta'ala bertempat. Dan ini menjisimkan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tok guru kita ajar apa? Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Tanpa telinga, tanpa gegendang, tanpa kepala. Tanpa jarak, tanpa dekat, tanpa jauh. Melihatnya Allah tanpa mata, tanpa anak mata. Pernah tak kita tanya Tok Guru tu? Tok Guru, Baba, lepas tu macam mana ya Allah Ta'ala mendengar? Telinga tak ada, kepala tak ada, gegenang tak ada, lempang dia Tok Guru tu je. Ya, sebab kita diajar laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Imam Ahmad Hanbal kata apa? Mahma tasawwarta bibalik fallah la yushbihu dhalik. Apa-apa yang terlintas di fikiran kamu tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan apa yang kamu gambarkan. Inilah dia akidah ulama salafus salih, ulama ahli sunnah wal jamaah, mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Begitulah adanya Allah Ta'ala tadi. Sifat yang pertama, sifat wujud tu kan, wajibul wujud yang kita duk belajar daripada dulu sampai hari ini. Adanya Allah tanpa bertempat, tanpa berjisim, tanpa roh, tanpa zaman, tanpa masa. Kerana laisa kamitslihi syai'un, kerana Allah tidak menyerupai akan sesuatu pun. Kejat saya ni, kena kejat, kena jazam, sabar. Tak boleh ragu-ragu tentang Allah. Kat mana? Tu tak boleh. Sebab itu duk kita mengajar dan kita belajar akidah sifat 20 Allah. Datang puak-puak ni, apa belajar sifat 20 ni? Ni bid'ah ni falsafah Yunan. Jangan hina. Sebab dalam sifat 20 ada wujud. Ada, takkan awak nak menafikan wujud? Kalau awak kata falsafah Yunan itu yang menyusun pengajian sifat 20, makanya dia bertauhidlah kepada Allah. Sebab ada qidam, ada baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kita ni ahli sunnah wal jamaah sedemikian. Orang Yahudi, orang Nasrani yang dulunya, sekarang ni pun macam itu juga. Duk berebut dengan orang Islam. Nak guna apa? Nak guna lafzul jalalah Allah, nak guna nama Allah sebagai Tuhan baginya di Malaysia kita. Nak letakkan dalam buku Bible mereka. Tapi dilarang. Sebab apa? Sebab umat Islam ni rapuh. Tak macam dulu musyrikin dulu, umat Islam dia kuat, dia tahu Allah itu Ahadun As-Samad, Maha Esa. Jika orang yang sebut kalimah Allah tapi dia menyekutukan Allah dikira sebagai beriman, maka orang Yahudi dan Nasrani dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman. Kerana apa? Kerana dia menetapkan Allah Ta'ala itu Trinity, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Quran sebut Trinity ni tak Islam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Allah Ta'ala kata,
dan telah kufur tidak beriman orang yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu 3 dalam 1 ataupun 1 dalam 3. Kata Allah Ta'ala ada roh, ada nyawa. Kata Allah Ta'ala ada kudus, kesucian baginya. Kata Allah ada anak baginya, Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Dia sebut Allah, tapi dia tak beriman kepada Allah. Kita pula bila kita sebut Tuhan kita Allah, Ahadun, Allah Ta'ala yang Esa, yang tidak sama dengan makhluk, wujudnya tanpa bentuk, tanpa bertempat. Jaga, pegang betul-betul akan akidah ini. Berkaitan dengan dalam tajuk kuliah ringkas ini, iaitu tentang fahaman yang ekstrim, yang menyeleweng. Saya nak cerita 2-3 je, bukan nak cerita 72 tu tak habis nanti tuan-tuan. Tuan-tuan pun nak balik, nak makan nasi kerabu, nak makan nasi dagang kan. Betul baliklah nanti. Tengok, dengar, duduk. Jangan kalau nak kencing-kencing lah, nak berak-berak lah. Antara fahaman menyeleweng yang kita boleh kongsikan pada pagi yang penuh keberkatan ini, yang pertamanya Syiah. Jangan kata tak ada. Hak mengikutnya bukan yang gila hilang akal tak. Bukan gila hilang akal. Yang ikut pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar IPT, IPTS. Sebab tarikan mereka kuat. Tarikan mereka sangat-sangat kuat. Kepada siapa? Kepada orang yang nak melakukan maksiat dan malah untuk melakukan amal ibadah. Hati-hati. Apa tarikan di antaranya? Dia ada 2J tuan-tuan. Bukan 2 juta, tapi 2J istilahnya. 2J. Yang pertamanya jamak. Solat jamak je memanjang. Zuhur jamak dengan asar, walaupun tidak musafir lebih daripada 2 marhalah. Jamak je. Orang dah sedia malas solat, awak malas solat kan? Memang masuk Syiah. Awak boleh jamak je memanjang. Sebab dia kata apa? Sebab Nabi kata kita ni adalah pedagang. Yang ni apa? Kita ni adalah orang yang sentiasa musafir. Maka kamu adalah orang yang boleh jamak. Lalah tinggal solat. Orang yang malas solat, dia masuk Syiah. Jangan tuan-tuan. Jangan, saya beritahu, jangan buat. Jangan pula kata, ustaz ni bawa ajaran ni pada Selangor ni Syiah pula. Tak, jangan ikut. Yang kedua, jima. Jima ni kahwin mutak. Senang sangat nak kahwin dia, dan jangan buat. Tanpa ada wali, maka cukuplah bagi dia untuk bernikah. Dan hanya dalam kitab mereka mengatakan, iaitu apa? Iaitu hanya dengan segenggam tepung saja boleh kahwin diri dia dengan perempuan tersebut. Duduk dekat kedai mamak ke kedai mana-mana, mama roti canai satu, sampai roti canai. Aku nikahkan diri aku dengan kau dengan sekeping roti canai. Kahwin terus. Jangan buat. Jangan buat. Sebab apa? Fahaman itu nasab mana? Kemuliaan nasab itu. Tu ramai orang ikut Syiah. Anak-anak kita, kalau bukan anak-anak kita, orang lain, anak-anak muda, inilah fahaman dia. Bukan tak ada dekat Malaysia kita ni, berlambak tuan-tuan. Dekat UKM, dekat UM tu ada. Orang cerdik pandai. Ikut ayah PIN tu bukan jalan-jalan orang. Ada salah seorang tu graduate Kharij Al-Azhar langsung. Malu kita kadang-kadang tu. Keluaran daripada Azhar, seorang perempuan, ustazah, boleh ikut. Nak beritahu hidayah. Sebab itulah kita berdoa selalu pada Allah agar ditetapkan iman dan akidah kita, walaupun ilmu kita taklah banyak tara mana pun. Tapi banyaklah tuan-tuan. Tapi kita minta dikekalkan dengan menjaganya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab mereka menyatakan kita bila nak tengok Allah, ini ada fahaman tasbih Syiah. Maka kamu duduklah di depan cermin dan kamu gambarkan bahawa Allah Taala itu ada dalam cermin. Maknanya dia menggambarkan Allah. Batal iman. Syiah ni majoritinya adalah Rafidah. Majoritinya adalah terkeluar daripada Islam. Walaupun ada segelintir daripada Syiah ini, kumpulan Syiah ini yang masih mirip kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jawatan kuasa fatwa kebangsaan, jawatan kuasa negeri-negeri pun telah putuskan dia adalah ajaran sesat, maka tinggalkanlah. Nak cerita Syiah ni panjang tuan-tuan. Yang kedua, fahaman ni nama dia Hizbut Tahrir. Saya tak tahulah kat Kelantan ni ada ke tak ada. Hizbut Tahrir ni yang diasaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, yang mana dia berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Dia melaungkan slogan khilafah, khilafah, mendirikan khilafah, kerajaan Islam, demokrasi pilihan raya ini taghut. Tak betul, semua tak betul, dia je betul. Ini demokrasi ni, pilihan raya ni taghut ni, salah semua ni. Apa semua golongan Hizbut Tahrir. Kalau kami dekat Selangor ni berlambak tuan-tuan. Degilnya tak degilnya dia orang ni. Orang kata jangan sebar risalah, dia selalu sebar risalah dia setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat dia sebar.
khilafah. Lepas tu dia bercakap lah kat luar, pompai. Sini tak ada je Hizbut Tahrir. Tak ada. Tak bunyi kan. Jangan tunggu dia bunyi kan. Kita pun kena jaga. Tak, betul tak? Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka salah satunya kita ambil adalah iaitu mereka berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kan kita duk belajar tu kita ajar apa dia? Mendahulukan hukum itu iaitu dengan logik akal. Islam tak macam tu. Di Quran dulu, hadis dulu, kemudian ijma', kemudian qiyas. Qiyas ni logik akal terakhir sekali. Ahli sunnah wal jamaah macam itu. Antaranya menafikan tentang rukun iman. Bahayalah yang terakhir tu. Kita belajar hadis Nabi kita apa? Yang akhir daripada rukun iman, wa tu'min bil qadari khairih wa syarrih. Wajib beriman bahawa Allah menciptakan dan menentukan kebaikan kepada makhluk, sebab Allah Ta'ala saja yang bersifat pencipta kebaikan, dan Allah yang menciptakan dan menentukan keburukan juga kepada makhluk. Kekufuran yang ada pada iblis Allah Ta'ala tentukan. Fir'aun mati dalam keadaan kafir, Allah Ta'ala tentukan. Cumanya kita ada ikhtiari, kan? Dalam kitab-kitab sebut ikhtiari, pilihan. Kita kalau orang tanya nak syurga neraka, kita sebut syurga. Itu pilihan yang Allah Ta'ala tentukan pada kita, pilih syurga. Dapat kita dapat, itu ketentuan Allah Azza wa Jalla, Jalla wa Ala. Padahal kita belajar Allah Ta'ala menciptakan kebaikan dan dia redha dan sayang hambanya melakukan kebaikan. Allah menciptakan keburukan, tetapi Allah Ta'ala tak redha dan tak suka hambanya melakukan keburukan. Tak apalah Hizbut Tahrir, kita tahu lah. Tapi yang kita kadang-kadang tu kita rasa duka cita, sebahagian daripada penceramah lah, sebahagian kecil lah. Bila di akhir-akhir kuliah, saya tak habis lagi ni tuan-tuan, ada satu lagi ajaran, lepas tu habis lah ya. Dia selalu kata kita ni ada orang awam yang level dia, peringkat dia bukan sama, mentaliti dia, fikiran dia tak sama. Ada orang banyak belajar, ada orang sikit belajar. Bila ada orang sebut, bukan Hizbut Tahrir ni, tapi fahaman tu ada, dia kata apa? Jadi cukuplah sekadar ini tak habis ni contoh. Tuan-tuan ni cepat sangat nak habis. Saya datang 6 jam, balik 6 jam. Maknanya 12 jam, kurang-kurangnya 5 jam, 3 jam baru berbaloi. Tuan-tuan balik start motor, balik dekat je. Tunggulah sejam. Antara fahaman Mu'tazilah yang ada segelintir daripada mereka mengatakan yang baik itu dia kata, datangnya daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Dia berhenti takat tu, kelemahan diri saya sendiri. Orang awam macam-macam jenis ada ni. Yang belajar akidah dia tahulah sebab apa? Dia nak merendahkan diri dia. Tapi yang tak belajar akidah, baik tu Allah Ta'ala cipta, buruk itu orang itulah buat, syaitan lah buat. A'udzubillah. Menyatakan keburukan itu syaitan yang buat ataupun orang itu yang buat. Bukankah kita belajar bahawa tidak ada pencipta selain daripada Allah? Cuma yang buruk Allah Ta'ala tak redha. Ini pun kita sendiri pun, bukan nak cerita penceramah, kita sendiri pun kena jaga berkaitan dengan rukun iman yang terakhir itu. Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kebaikan, keburukan, syarrih. Dalam Quran sebut kan, dalam surah Al-Falaq ayat kedua, wa min syarri ma khalaq. Dan keburukan itu Allah yang ciptakan. Nak nafi apa lagi? Wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan setiap sesuatu makhluk itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Jalla wa Ala. Banyak lagi fahaman aliran Hizbut Tahrir yang sangat-sangat bahaya, sangat ekstrim.